Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 7.2b pada muka surat 214 hingga 215. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Ogif di sebelah menunjukkan bilangan unit tenaga yang digunakan oleh 80 isi rumah dalam satu bulan tertentu. Soalan A. Bina satu plot kotak berdasarkan ogif tersebut. Untuk bina plot kotak, kita kena dapatkan 5 nilai, iaitu nilai minimum, nilai maksimum, Q1, Q2 dan Q3. Terlebih dahulu, kita kena tentukan jumlah kekerapan N, iaitu ia adalah sama dengan 80. Seterusnya, dengan merujuk kepada ogif, nilai yang terendah pada ogif adalah 50. Ini bermaksud nilai minimum adalah 50. Manakala nilai yang paling tinggi pada ogif adalah 450. Ini bermaksud nilai maksimum adalah 450. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, kedudukan kuartil pertama, Q1 adalah sama dengan 1/4 darab dengan jumlah kekerapan N. Oleh itu, kedudukan Q1 adalah sama dengan 1/4 darab 80, iaitu sama dengan 20. Jadi, kita akan lukis satu garis mengufuk pada kekerapan longgokan 20 sehingga bersilang dengan ogif. Dari titik persilangan tersebut, garis mencancang akan dilukis sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka jawapan Q1 adalah sama dengan 170. Inilah jawapannya. Seterusnya, dengan merujuk kepada nota di sebelah, kedudukan median Q2 adalah sama dengan 1/2 darab jumlah kekerapan N, iaitu 1/2 darab dengan 80 akan sama dengan 40. Jadi kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 40 sehingga bersilang dengan ogif. Dari titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka jawapan Q2 adalah sama dengan 225. Kemudian dengan merujuk kepada nota di sebelah, kedudukan kuartil ketiga Q3 adalah sama dengan 3/4 darab dengan jumlah kekerapan N. Oleh itu, kedudukan Q3 adalah 3/4 darab dengan 80, iaitu sama dengan 60. Jadi, kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 60 sehingga bersilang dengan ogif. Dari titik persilangan tersebut, garis mencancang akan dilukis sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka jawapan Q3 adalah sama dengan 280. Inilah jawapannya. Seterusnya, kita akan plot kotak berdasarkan 5 nilai ini. Langkah pertama, kita akan lukiskan satu garis nombor, di mana skala yang kita gunakan adalah sama seperti dalam ogif tadi, yaitu 1 cm mewakili 50 unit. Seterusnya, kita akan plot 5 nilai tersebut, yaitu yang pertama, nilai minimum yang sama dengan 50, nilai maksimum sama dengan 450, nilai Q1 sama dengan 170, nilai Q2 sama dengan 225. Dan akhir sekali, nilai Q3 sama dengan 280. Seterusnya, kita akan sambungkan titik pertama dengan kedua dan juga titik keempat dengan titik kelima dengan garis. Akhir sekali, kita akan sambungkan kuartil 1, kuartil 2 dengan kuartil ketiga, iaitu titik kedua, ketiga dan keempat dengan kotak. Inilah plot kotak yang dihasilkan. Soalan B. Seterusnya, nyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. Apabila kita perhatikan plot kotak itu, didapati bahawa kotak itu dibahagi dengan saiz yang sama. Tetapi sungut di sebelah kanan adalah lebih panjang daripada sungut di sebelah kiri. Oleh itu, kesimpulannya data mempunyai bentuk taburan yang sedikit mencong ke kanan. Soalan 2. Ogif di sebelah menunjukkan tempoh masa dalam saat bagi 60 buah lagu yang dimainkan di radio pada suatu masa. Soalan A, bina satu plot kotak berdasarkan ogif tersebut. Jadi, kita kena dapatkan nilai minimum, nilai maksimum, Q1, Q2 dengan Q3. Terlebih dahulu, kita tentukan apakah jumlah kekerapan N-nya, iaitu 60. Seterusnya, dengan merujuk kepada ogif, nilai terendah pada ogif adalah 149.5. Ini bermaksud nilai minimum adalah sama dengan 149.5. Manakala nilai yang paling tinggi pada ogif adalah 449.5. Ini bermaksud nilai maksimum adalah sama dengan 449.5. Seterusnya, dengan merujuk kepada nota di sebelah, kedudukan Q1 akan sama dengan 1/4 darab dengan jumlah kekerapan N, iaitu kedudukan Q1 adalah sama dengan 1/4 darab dengan 60, iaitu 15. Jadi kita akan lukis satu garis mengufuk pada kekerapan longgokan 15
sehingga bersilang dengan ogive. Dari titik persilangan itu, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka jawapan Q1 adalah sama dengan 269.5. Inilah jawapannya. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, kedudukan median Q2 adalah sama dengan 1/2 darab dengan jumlah kekerapan N. Oleh itu, kedudukan Q2 adalah 1/2 darab dengan 60, iaitu sama dengan 30. Jadi kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 30, sehingga bersilang dengan ogive. Dari titik persilangan tersebut, kita akan lukis satu garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka jawapan bagi Q2 adalah sama dengan 317. Inilah jawapannya. Kemudian dengan merujuk kepada nota di sebelah, kedudukan kuartil ketiga Q3 adalah sama dengan 3/4 darab dengan jumlah kekerapan N. Ini bermaksud kedudukan Q3 adalah 3/4 darab dengan 60, iaitu sama dengan 45. Jadi kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 45, sehingga bersilang dengan ogive. Dari titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka jawapan Q3 adalah sama dengan 362. Inilah jawapannya. Sekarang kita akan bina plot kotak berdasarkan nilai-nilai ini. Langkah pertama, kita akan lukiskan satu garis nombor. Skala yang digunakan adalah sama seperti dalam ogive di atas, di mana 2 cm mewakili 50 saat. Seterusnya kita akan labelkan kelima-lima nilai tersebut, iaitu yang pertama, nilai minimum 149.5, nilai maksimum 449.5, nilai Q1 269.5, nilai Q2 317, nilai Q3 362. Seterusnya kita akan sambungkan titik 1 dengan titik 2 dan juga titik 4 dengan titik 5 dengan garis. Kemudian kita akan lukiskan kotak untuk menyambungkan titik kedua, ketiga dan keempat. Inilah plot kotak yang dihasilkan. Soalan B, seterusnya nyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. Apabila kita perhatikan kotak itu, didapati bahawa kotak di sebelah kiri adalah lebih besar. Ini bermaksud data itu mempunyai bentuk taburan yang sedikit pencong ke kiri. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.